Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita akan tengok video yang untuk sambungan chapter inverter bagi kod khusus EPO 359. Okay, so the last video saya dah tunjukkan untuk switching topology, okay, untuk inverter. So when using RL load. Okay, so untuk switching topology basically dia ada 3 case. Okay, dia ada 3 case. Yang mana case pertama saya dah tunjuk dalam video yang lepas. Okay. Okay, case pertama dan case kedua ialah yang menggunakan square wave. Okay. So case pertama square wave, tapi dia punya circuit dia ialah half bridge. Okay. Case pertama square wave, half bridge. Okay, so saya awak dapat tengoklah video yang sebelum ni Okay, so sebelum kita pergi ke case kedua, kita recap sedikit ataupun kita buat revision sedikit. Jadi untuk switching topology, okay, so apa yang jawapan yang awak kena tulis dekat dalam kertas jawapan bila exam ataupun test. Okay, so yang pertama, okay, yang pertama ialah circuit diagram. Okay, yang pertama ialah circuit diagram. Okay, circuit ni lah. Okay, circuit yang ni. Okay, so depends kepada soalan, sama ada soalan dia half bridge ataupun full bridge. Okay, and then sama ada dia half bridge single supply ataupun dual supply. Okay, baca soalan hati-hatilah. Okay, tu yang pertama. Okay, yang kedua, output waveform. Okay, output waveform untuk voltage dan juga current. Okay, maknanya waveform yang ni lah, dia nak bentuk output voltage dan juga output current. Okay, voltage yang square wave ni, current yang ada bentuk exponential punya graph ni. Okay, and then yang ketiga adalah label dia punya region dan juga komponen. Okay, apa maksud saya label dengan region dan komponen tadi? Okay, so bila awak buat circuit diagram, make sure awak label lah. Okay, label kalau VS, VLoad, yang paling penting sekali adalah dia punya switch. Okay, so dalam IGBT ni dia ada, kita ada switch, okay, dan juga diode. Okay, so dalam satu IGBT dia ada switch dan juga diode. Jadi kalau switch ni adalah switch 1, sini pun diode 1, kena label 1, 2. Okay, kalau dia pakai half bridge lah. Kalau dia pakai full bridge, dia ada 4, kena label lah 1, 2, 3, 4. Okay, susunan yang mana 1, 2 terpulang kepada awak. Okay, and then dekat output waveform, okay, dekat output waveform kena tanda dekat mana charging plus. Okay, this charging plus, charging on minus, maksudnya charging on negative half cycle, and this charging on negative half cycle. Okay, so kena tanda region-region ni. Okay, 1, 2, 3, 4. Untuk square wave kita ada 4 region. Okay, charging on positive half cycle, discharging on negative half cycle, charging on positive half cycle, discharging on positive half cycle, charging on negative half cycle, and also discharging on negative half cycle. Okay, so disebabkan untuk hasilkan output di sebelah positif ataupun negatif half cycle, dia cuma perlukan satu switch, maka komponen bagi setiap region ni hanyalah satu komponen sahaja. Okay, sebab dia half bridge punya circuit, dia cuma ada 2 switch, dan untuk hasilkan output sama ada di sebelah positif ataupun di sebelah negatif, dia cuma perlu on kan satu switch. Jadi maknanya setiap region ni
komponen yang bertanggungjawab untuk hasilkan dia ialah satu switch sahaja. Okey. So untuk charging ialah switch 1, untuk discharging ialah D2. Okey. Untuk charging on negative half cycle S2 dan discharging on negative half cycle D1. Okey. So macam mana nak tengok dia punya switch mana yang terlibat? Okay, refer to the previous video, mana kita refer kepada arah current. Okay, so konsep untuk belajar berkenaan dengan topologi ni, awak kena faham konsep untuk arah current ataupun kita sebut current commutation. Okay, jadi berbalik kepada yang saya beritahu tadi, kalau soalan minta switching topology ataupun minta explain switching topology, maka 3 benda ni awak kena buat lah. Okay, 1, circuit diagram, 2, output waveform plus dengan label apa semua ni, and yang ketiga ialah declare kalau charging plus komponen apa. Okay, D plus komponen apa, C minus komponen apa, D minus komponen apa. Okay, so hari ni kita nak tengok kepada case yang kedua. Okay, dia still lagi square wave, tapi kali ni dia gunakan full bridge. Okay, so kalau awak ingat dalam previous video saya terangkan half bridge cuma boleh hasilkan square. Okay, half bridge cuma boleh hasilkan square, tapi full bridge dia boleh hasilkan square, dia boleh hasilkan quasi square, dan dia boleh hasilkan PWM. Okay, pulse width modulation. Jadi untuk case kedua ni kita tengok dia hasilkan square wave dulu. Okay, dia hasilkan square wave. Okay, so kita tengok dekat circuit ni. Okay, circuit square ni. Jadi kita kena ingat balik apa yang saya beritahu tadi. Pertama sekali awak kena lukis circuit. Okay, lukis circuit and kena label lah. Okay, so saya label kat sini S1, D1, S2, D2, S3, D3, S4, D4. Okay, and then kena ingat label kat sini ialah Vload, dan kita cuba fixkan kutub positif di sebelah kanan, kutub negatif di sebelah kiri. Okay, itu yang pertama lah. Kena lukis dia punya circuit diagram. Okay, dia punya circuit diagram. Okay, so sebelum kita pergi kepada waveform, okay, kita nak tengok apa beza antara half bridge dengan full bridge. Okay, so untuk full bridge square wave, okay, bila dia ada 4 switch ni, okay, jadi bermakna untuk charging dan juga discharging, instead of satu komponen, sekarang ni dia kena ada 2 komponen yang pair. Okay, sebab untuk benarkan current lalu dalam satu complete loop, dia kena on 2 switch serentak. Okay, bila dia kena on 2 switch serentak, bermakna untuk charging ataupun discharging tadi, dia kena ada 2 switch yang beroperasi serentak lah, iaitu switch apa dengan switch apa. Okay, jadi kita cuba simulate dia. Okay, pertama kita cuba buat graf untuk voltage dulu. Okay, voltage dulu. So disebabkan awak punya supply ni DC, sebab kita DC convert to AC. Okay, so current akan keluar daripada supply. Okay, current akan keluar daripada supply. Okay, so current keluar daripada supply, and then dia nak keluarkan positif. Okay, dia nak keluarkan positif half cycle. So bila dia nak keluarkan positif half cycle, current perlu masuk ke positif. Okay, current perlu masuk ke positif dekat load ni. Jadi maknanya current akan flow daripada kanan ke kiri. Okay, dia nak hasilkan positif output, maknanya current perlu masuk ke positif terminal. Jadi dalam circuit ni current akan flow daripada kanan ke kiri. Okay, jadi macam mana dari sini, and then dia nak masuk pula kanan, pergi kiri dan patah balik ke source. Okay,
So kalau kita buat dia punya looping dia keluar daripada VS. Okay, dia akan masuk dekat S2 dan lalu kat load, and then masuk melalui S3 dan pergi ke source. Jadi untuk positive half cycle S2 dan S3. Okay, so dia dapat hasilkan output dia di sebelah positif. Okay, dapat output di sebelah positif half cycle. Okay, setelah sebelah positif, now switch ni akan rotate pula, tukar untuk dapatkan negatif half cycle. Okay, so untuk dapatkan negatif half cycle, current kena masuk jumpa negatif terminal. Okay, so bila current kena masuk jumpa negatif terminal, which mean that current kena flow daripada kiri ke kanan. Okay, jadi kita tengok balik switch mana yang benarkan current flow daripada kiri ke kanan. Jadi dia keluar daripada source. Okay, dia masuk S1, dia masuk ke load. Okay, dia patah balik lalu S4 dan return balik ke load. Okay, jadi untuk negative cycle dia akan lalu S1 dengan S4. So dapatlah output di sebelah negative half cycle. Jadi complete untuk one cycle, and then dia akan ulang proses yang sama for the next cycle. Okay, jadi kita sambungkan saja. Okay, so complete untuk graph voltage. Graph voltage ni dia senang kita nak estimate. Yang susahnya untuk graph current. Okay, now kita pergi ke graph current. Okay, konsep graph current untuk charging dan juga untuk discharging dia samalah. Okay, so on positive half cycle. Okay, on positive half cycle bila dia lalu S1 dan juga lalu S2 dan juga S3 tadi, dia akan charging. Okay, jadi untuk graf ni saya assume dia akan mula daripada kosong, zero state. Okay, kalau nota awak dia capture yang dah steady state, jadi dia akan mula daripada bawah. Ni saya assume dia kosong. Okay, so bila awak start je jalan, okay, current tadi akan naik perlahan-lahan. Okay, itu untuk positive half cycle. Okay, disebabkan dia ada RL load, maka bentuk dia akan jadi exponential macam ni. Kalau dia R load sahaja, maka bentuk dia exactly sama dengan bentuk voltage, graf yang biru ni. Tapi disebabkan dia ada L, so dia kena ikut graf yang berwarna merah ni. Okay, dia tak boleh terus ikut bentuk petak, dia akan lambat sedikit sebab charge tadi digunakan untuk charging dekat dalam induktor. Okay, so bila positive half cycle, current akan jadi macam ni. Okay, so bila masuk negative half cycle, kita tukarkan komponen pair dia, maka dia akan switch pula ke bawah. Okay, and dia akan ulang balik. Okay, sebab current tu flow daripada kiri kanan dan kanan ke kiri. Okay, so ini graf current. Kalau kita tengok, sama je bentuk dia dengan case pertama tadi. Sebab dia square wave dan dia RL load, maka dia bentuk dia sama saja. Okay, so dekat graf ni sama juga macam previous video. Awak kena tentukan region yang mana charging, yang mana discharging. Okay, so yang ni ialah kawasan untuk C+. Okay, maknanya dia charging on positive half cycle. Okay, yang kecil ni ialah
discharging on positive half cycle. Jadi saya akan tunjuk balik macam mana boleh jadi discharging untuk positive half cycle. Dia sama je konsep dia macam yang previous video. Okay. So yang ni dia C minus. Dan yang ni ialah D minus. Okay, discharging on negative half cycle. Okay, so kita mula semula. Okay, konsep dia sama juga. Untuk hasilkan current output di sebelah positive half cycle, maka current kena flow load ni daripada kanan ke kiri, sebab dia kena jumpa positif dulu. So semasa nak charging inductor tu daripada kanan ke kiri, okay, jadi punya output, current flow tadi kena flow keluar daripada VS. Okay, dia kena keluar daripada VS. Okay, dia keluar daripada VS, and then dia keluar daripada VS, masuk ke S2. Okay, jumpa positif, keluar negatif. Okay, nak return balik ke source, dia akan masuk melalui S3. Okay, dan patah balik ke source. So komponen yang bertanggungjawab semasa untuk charging plus ialah S2 dan S3. Okay. Kemudian kita tengok pula untuk D+. Okay, D+ ni walaupun dia discharging, tapi kawasan D+ ni masih berada di kawasan positif half cycle. Okay, dia value dia masih lagi positif. Okay, graf ni kita ada dua, positif dengan negatif. Jadi D+ ni masih lagi berada dekat kawasan positif. So bila dia berada dekat kawasan positif, bermakna at this moment, okay, dalam time frame ni current masih lagi bergerak daripada kanan ke kiri. Okay, jadi kita kena tengok lah. So kita balik kepada yang saya terangkan sebelum ni. Kalau discharging, bermakna dia akan lalu dekat diode. Okay, so disebabkan circle ni ialah full bridge, okay, jadi dia kena ada diode dan diode. Diode mana plus diode mana. Okay, sebab dia ada 4 switch. Kalau yang half bridge dia cuma ada 2 switch, yang ni dia 4 switch, maka untuk satu half cycle dia kena lalu 2 diode untuk discharging. Okay, jadi kita tengok D+ on positive half cycle, bermakna current still lagi flow daripada kanan ke kiri. Jadi diode mana yang benarkan current to flow daripada kanan ke kiri? Okay, diode 2 ke? Okay, bukan. Okay, diode 4. Daripada diode 4 dia masuk. Okay, and bila keluar ni dia nak pergi mana? Diode 3 ke diode 1? Okay, kalau ikut forward bias ni diode 1. Okay, jadi dia punya pair dia ialah D4 dan D1. Okay, now kita pergi ke charging on negative half cycle. Okay, kita pergi charging on negative half cycle. So disebabkan dia dah berada di bahagian negatif, okay, bermakna pada masa ni current akan masuk jumpa negatif dulu. Okay, so time ni current dah flow daripada kiri ke kanan. Okay, jadi untuk charging dia kena melalui switch, dan disebabkan dia adalah full bridge, maka dia kena switch plus switch. Okay, switch apa dengan switch apa. So kita tengok dia punya combination dia. Okay, daripada source, okay, keluar, dia akan masuk S1, masuk ke load, jumpa negatif kan, daripada kiri ke kanan. Okay, untuk return dia akan lalu S4. Okay, dia akan lalu S4 dan patah balik ke source. Jadi untuk charging on negative cycle, bermakna dia akan lalu S1 dan S4. Okay,
So kita pergi ke next region, iaitu discharging on negative half cycle. So discharging on negative half cycle bermakna dia berada di kawasan negatif. Okay, bila berada di kawasan negatif, current mesti masuk jumpa negatif dulu. Okay, so bermakna waktu ni current flow daripada kiri ke kanan. Okay, so kita kena cari combination waktu discharging tadi, diode apa dengan diode apa yang benarkan current tu flow daripada kiri ke kanan. Okay, so flow dia ialah D3 masuk ke load dan keluar balik melalui D2. Okay, jadi komponen pair dia ialah D3 dan D2. Okay, so konsep dia sama, cuma beza dia kat sini dia ada 4 switch. Okay, untuk hasilkan square wave. Jadi kalau awak menjawab soalan pertama, lukis circuit diagram complete with labeling. Okay, and then output waveform, voltage dan current, kena label region dia. Dan yang ketiga, declare C plus apa dia, D plus apa dia, C minus apa dia, dan D minus apa dia. Okay, 3 benda ni saja. Okay, ni saya dah ringkaskan. Kalau ikut skema jawapan yang asal, okay, untuk setiap region ni, okay, untuk setiap region ni awak kena lukis circuit ni balik. Okay, dan kena highlight laluan current dia. Okay, kena highlight laluan current dia. So bayangkanlah kita akan ada 1, 2, 3, 4. Okay, 5 circuit. Okay, circuit yang asal, circuit laluan current. Okay, and then gambar waveform. So banyak mana awak nak kena lukis. Jadi untuk mudahkan awak dan untuk mudahkan saya nak semak, okay, awak kena buat 3 benda ni saja. Circuit, satu circuit saja. Okay, output waveform dengan label ni, and also declare dia punya region dia, komponen apa yang terlibat. Okay, 3 ni saja. So lebih cepat masa, maknanya apa yang awak nak explain tu pun tercapai lah. Okay, okay, kita pergi ke case yang terakhir, iaitu full bridge inverter. Okay, tapi kali ini dia hasilkan quasi square wave. Okay, kalau tengok kat circuit dia still lagi circuit yang sama. Okay, beza antara quasi dengan square tadi ialah dia punya timing switch. Okay, sebab untuk quasi dia ada delay angle. Okay, so kalau awak perasan, okay, kalau tadi saya terangkan untuk square wave gunakan full bridge, saya label 1, 2, 3, 4. Okay, ini saya label 1, 2, 3, 4. Okay, untuk yang case 3 pula saya buat 1, 2, 3, 4 macam ni. Okay, so bermakna awak punya labeling ni tak kisahlah awak nak label mana satu yang 1, mana yang 2, mana 3 dan mana yang 4, as long as konsep dia adalah dia punya current commutation. Okay, so apa yang awak explain dekat graf dan juga dekat labeling awak ni adalah berdasarkan circuit yang awak lukis. Okay, jadi previous semester, okay, kalau budak tu adalah seorang yang suka menghafal, maka dia akan kantoi kat sini lah. Okay, dia akan kantoi kat sini. Okay, saya bagi contoh. Dalam soalan dia dah bagi gambar circuit and dia dah label dah dekat dalam circuit tu. Okay, tapi labeling di dalam soalan dan labeling di dalam nota mungkin tak sama. Okay, contohnya macam saya buat dekat case 2 dengan case 3 lah. Okay, so student ni dia hafal exactly bentuk yang sama dekat dalam nota slide katakan. Okay, so bila dia buat jawapan, dia keluarkan jawapan yang ada dekat dalam slide. Okay, dia keluarkan jawapan yang dekat dalam slide, which is salah lah sebab dia tak follow numbering yang soalan tu dah tunjuk kat dalam kertas soalan. Okay, itu bahayanya kalau awak hafal. Okay, walaupun dia akan dapat bentuk circuit yang sama, okay, output waveform yang sama bentuk dia, tapi pemahaman dia berbeza kat situ. So kita boleh trace dia menghafal. Okay,
Okay, so kita pergi kepada macam mana nak hasilkan graf kuasi square. Okay, graf kuasi square. So yang ni awak kena bagi perhatian sikit sebab dia agak detail dia agak lebih complicated sikit daripada square wave. Okay, so kita cuba simulate untuk graf voltage dulu. Okay, so dekat sini saya dah buat dia punya paksi. Okay, saya dah buat paksi Y and paksi X. Kemudian saya dah labelkan pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Okay, so in between setiap half cycle ni saya dah buat ada dua line yang menunjukkan dia ada delay angle di awal dan di akhir. Okay, untuk setiap half cycle ni. Okay, so kalau nak memudahkan lukis, buat macam ni lah. Okay, lukis paksi Y, and then lukis paksi X, label mana pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, and between those half cycle awak buat lagi dua line yang menunjukkan delay angle di awal dan di akhir dia untuk setiap half cycle. Okay, sekarang kita akan simulate macam mana graf voltage ni terjadi. Okay, so pada masa delay angle, okay, tak ada switch pun yang trigger, maka output dia akan jadi kosong untuk voltage. Okay, saya buat kat atas sikit tadi bagi awak nampak sebenarnya dia kosong. Okay. Okay, kemudian untuk hasilkan output di sebelah positif half cycle. Okay, untuk hasilkan output di sebelah positif half cycle, konsep dia sama juga macam tadi. Current kena masuk jumpa positif, bermakna current kena flow daripada kanan ke kiri. Okay, current kena flow daripada kanan ke kiri. Jadi untuk current flow daripada kanan ke kiri, kita tengok laluan dia. Current keluar daripada source, okay, masuk ke S3 dan patah balik ikut S2. Okay, so dapat dia punya positif half cycle punya voltage. Okay, and dekat delay angle ni sampailah yang ni, okay, dia akan kosong balik. Okay, saya buat atas sikit nak bagi nampak kata ada kosong lah sebenarnya. Okay, sebab kosong ni dia tak ada current lalu, jadi dia tak adalah komponen pair dia waktu voltage ni. Okay, kemudian yang untuk negatif half cycle kat sini. Okay, so bila dia berada di kawasan negatif, bermakna current ni dah tukar arah. Okay, current dah akan masuk jumpa negatif. Jadi current akan flow daripada kiri ke kanan. Okay, so kalau kita simulate daripada circuit ni, okay, current keluar daripada source, akan masuk S1, masuk ke load, and return balik ikut S4. Okay, so dia dapat dia punya output voltage dia di sebelah negatif. Okay, dan proses tu akan berulang. So dekat mana yang dia ada delay ni ataupun dead time ni, output dia kosong. Okay, and kat tengah-tengah ni dia akan ada output yang positif. Sini kosong balik, dan kat sini dia ada negatif. Okay, so kalau kita sambungkan, dia jadi macam bentuk ladder lah, tangga. Okay, kita dapat bentuk voltage untuk kuasi square. Okay, sekarang kita pergi ke bahagian yang penting untuk current, yang mana kita kena explain dia punya bentuk waveform and also dia punya komponen pair dia. Okay, so kalau untuk square wave, okay, dia ada dua region di sebelah positif dan dua region di sebelah negatif. Tapi untuk kuasi square, dia ada 3 region di sebelah positif, dia ada 3 region di sebelah negatif. Okay, yang asal ni konsep dia sama. Kalau charging, switch dengan switch. Kalau discharging, diode dengan diode. Manakala untuk kawasan dead time, okay, kawasan dead time ni ialah
kawasan ni, kawasan yang mana current dia jadi voltage jadi kosong. Okey, kawasan dead time ni kawasan yang voltage dia kosong. So kat sini komponen yang main peranan untuk current ialah switch dan juga diode. Okey, charging switch, discharging diode, ataupun dead time, ataupun kita panggil dia normal discharging, kita panggil dia switch dengan diode. Okey, nanti saya terangkan kenapa kat sini kita panggil dia normal discharging dan kat sini kita panggil dia discharging. Okey, kita simulate dia punya bentuk waveform dulu. Okey, so untuk simulate dia punya bentuk waveform, sama juga saya akan assume dia akan mula dekat zero state kat sini. Okey, sebab awal-awalnya dia kosong, jadi current tak flow dalam circuit lah. Okey, so saya assume dia start at zero state. Kalau dalam nota awak mungkin dia akan mula berbeza sebab dia capture graf tu dah dekat tengah-tengah. Okey, so on positive half cycle, bila current flow daripada kanan ke kiri, okey, current akan mula naik lah. Okey, current akan mula naik. Okey, okey, itu untuk kawasan di mana dia positive cycle and dia mula trigger. Okey, so semasa dead time ni, okey, semasa dead time ni tak ada switch yang akan trigger. Maknanya waktu ni dia akan discharge slow dulu. Okey, dia akan discharge dengan rate yang slow. Okey, rate yang slow tu boleh tengok daripada dia punya kecerunan. Kalau dia curam, bermakna dia punya rate dia ialah tinggi. Okey, dia curam on positif ke, dia curam on negatif ke, bermakna dia punya rate of discharging dia tinggi. Okey, so pada waktu ni dia discharge juga, tapi dia discharge dalam keadaan yang slow. Okey, so bila dia discharge dalam keadaan yang slow, bermakna dia punya penurunan tu agak lambat lah. Okey, dan sampai kat kawasan ni, circuit trigger balik. Okey, circuit trigger balik, yang mana waktu ni current, dia push current tu untuk ubah direction dia daripada positif kepada negatif. Jadi graf dia akan jadi sharp balik macam ni. Okey, kalau tengok sini dia, kalau tengok sini dia agak ni cuba. Okey, ni dia punya kecerunan waktu normal discharging and waktu dia discharging yang biasa tu ataupun false discharging. So kita tengok dia lebih curam compare tu yang ni. Okey, maknanya waktu ni dia push discharging sebab dia nak tukar arah lah. Okey, saya dapat ke? Okey, saya ulang balik. Okey, kita start balik. So saya start at sini sebab saya assume dia start at zero state. Okey, so bila current flow daripada kanan ke kiri, okey, untuk hasilkan positive cycle, maka graf current dia akan charging macam ni. Okey, and then semasa dead time tak ada semasa dead time tak ada switch dan tak ada diode. Okey, waktu ni ialah switch dengan diode normal discharging. Okey, so bila normal discharging, maknanya current dia tidak dipaksa untuk discharge, jadi dia akan discharge perlahan. Okey, dia akan discharge perlahan. Kemudian sampai kat sini voltage dah jadi negatif. Okey, tapi current masih duduk dalam area positif. So waktu ni dia akan charging on negative half cycle. Dia akan start charging on negative half cycle. Okey, dia akan turun. Okey, terus pergi ke negatif.
Okey. Sebab waktu ni dia dah current dah tukar arah daripada kiri ke kanan. Okey. Kemudian dia jumpa pula dead time yang lain. Dia jumpa dead time, dia akan discharge low. Okey. Sampai ke hujung delay angle ni, dia nak masuk positif. So dia akan jadi curam balik. Okay. And then dia akan discharge balik perlahan. And then dia akan charge pula on negative half cycle. Okay. So basically ni adalah dia punya bentuk current dia. Okay. So sekarang ni bila awak dah lukis dia punya bentuk current, so awak kena tengok dekat mana yang kita kata ada 6 region tadi. 3 on positif, 3 on negatif. Okay. So kita tengok untuk charging dulu. Okay, ni charging positif. Okay. So tengok labeling, dia C, D dengan N. Okay. Okay, so dekat that time, okay, dekat that time ni dia mesti N. Okay, dekat that time dia mesti N. So that time ni sebelah positif, jadi dia N plus lah. Okay. So kalau kita tengok pula kat sini, okay, dia ada satu kawasan yang kecil ni. Okay, kawasan ni okay, yang ni ialah dia punya discharging. Okay, discharging positif. Okay. Dan masuk yang besar ni, dia jumpa charging negatif. Okay, kalau kawasan that time dia normal discharging negatif. Dan kawasan yang kecil ni discharging negatif. Okay. So basically dalam quantity square ni dia ada 3 region on positif, 3 region on negatif. Charging, normal discharging dan juga discharging. Okay. So kita tengok untuk charging. Okay, kita tengok untuk C+. Okay, untuk C+, dia guna konsep yang sebelum ni, charging switch plus switch. Okay, jadi charging on positif, maknanya current akan flow daripada kanan ke kiri. Okay, so kalau kita simulate dia, current keluar daripada source, okay, masuk S3 dan patah balik ikut S2. Okay, yang ni S3 dan juga S2. Okay, kita tengok pula charging on negatif. Okay, saya skip dulu kawasan N dan juga D. Kita pergi dulu charging negatif. Okay, disebabkan dia di negatif half cycle, current flow daripada kiri ke kanan. Okay, so current keluar dari source, masuk S1 dan patah balik ikut S4. Jadi sequence dia ialah S1 S4. Okay. Okay, so kita pergi kepada discharging dulu, yang awak dah biasa buat sebelum ni, iaitu charging dan juga discharging. Okay, C dengan D. Okay, N kita tinggal dulu. Okay, yang mana waktu discharging ni konsep dia sama, diode dengan diode. Jadi disebabkan dia sebelah positif, kita tengok diode mana dengan diode mana yang benarkan current flow daripada kanan ke kiri. Okay, jadi diode yang benarkan dia ialah D4 dan D1. Okay, untuk positif D4 D1. Okay, kita
Kita tengok pula discharging untuk negatif. Okay, discharging untuk negatif di diode dengan diode. So untuk negatif, current flow daripada kiri ke kanan. Okay, jadi kita tengok diode mana dan diode mana. D2 dan D3. Okay, so untuk charging dengan discharging, konsep dia sama macam case 1 dan juga case 2. Okay, tapi untuk normal discharging ni ataupun N, okay, dia adalah combination between switch and diode. Okay, dia adalah combination between switch and diode. Okay, so kita tengok normal ni dia berada di sebelah positif. Okay, N plus berada di sebelah positif. Okay, so bila dia berada di sebelah positif, maknanya waktu ni current dia masih lagi flow daripada kanan ke kiri. Okay, jadi kita tengok switch mana dan diode mana yang benarkan current tu flow daripada kanan ke kiri. Okay, okay, biasanya untuk N ni dia akan ada dua jawapan, tapi awak kena pilih yang betul. Okay, kita tengok N plus current flow daripada kanan ke kiri. Okay, switch dan diode. Kalau kita cuba simulate, dia akan jadi satunya ialah S3. Okay, kemudian D mana satu lagi? D1. Dia tak boleh pergi D2. Okay, S pula, ini dia pergi D pula. Dia kena pergi D1 sebab D2 ni reverse bias. So dia pergi D1. So salah satu dia ialah S3 dan D1. Okay, dan satu lagi ialah D4 dan juga S2. Okay, ada D4 S2. Okay, dia switch diode atau diode switch lah, as long as dia adalah switch dan diode. Kita tengok kalau D4, okay, dia still masuk daripada kanan pergi kiri, dia kena cari switch mana? Switch 2. D4 switch 2. Okay, yang mana yang betul? Okay, yang mana yang betul? Okay, so basically kalau nak pilih jawapan yang betul ni, okay, kita tengok dulu C plus, dia S3 dan juga S2. Okay, dia jumpa S3 dulu. Okay, kita tengok C plus. Okay, dia keluar daripada ni, masuk S3, masuk load dan keluar ikut S2. Okay, kita tengok C plus, dia jumpa S3 dahulu. Okay, bermakna kita kena pilih jawapan yang ada S3, which means yang ni lah. Okay, so bukan yang ni. Okay, jadi kita pergi kepada N minus pula. Okay, so N minus saya buat kat bawah ni biar nampak jelas sedikit. Okay, N minus, okay, saya turunkan dekat sini. Okay, N minus switch dan diode. Okay, so N minus berada di sebelah negatif cycle. Okay, so bermakna current flow daripada kiri ke kanan. Okay, so kita tengok dia punya pair dia yang mana boleh benarkan kiri ke kanan. Okay, switch 1 D3. Okay, switch 1 D3, S1 D3. Okay, satu lagi
D2 S4. Okey, D2 S4. Okey. So kita tengok pula dekat C minus, dia akan lalu S1 dulu, kemudian dia lalu S4. Okey. So biasanya kita pilih yang ada S1 lah. Okey, so yang ni jawapan dia. Okey. Okay, so untuk terangkan yang ni balik, kita pergi kepada, saya terang balik dia punya laluan current dia. Okay, kita tengok untuk charging on positive half cycle. Okay, positive half cycle untuk charging dia. Okay, yang ni ialah C plus. Okay, so current keluar pada source, masuk jumpa switch 3, and keluar daripada load jumpa S2. Okay, current flow daripada kanan ke kiri. Okay, sebab dia nak positif. So S3 dan juga S2. Kita check balik. Okay, betul kat sini Okay, on negative half cycle pula. Okay, charging on negative half cycle. Jadi waktu negative cycle ni, current flow daripada kiri ke kanan. Okay, so current keluar daripada source, jumpa S1 dulu. Okay, masuk daripada kiri ke kanan dan patah balik ikut S4. Okay, betul tak S1 dan S4? Okay, okay, betul. Okay, kita pergi kepada discharging dulu. Okay, yang ni ialah C minus. Okay, kita pergi kepada D plus dan juga D minus dulu. Okay, so untuk discharging, okay, dia kena diode dengan diode. So D plus bermakna dia kena, current kena lalu dekat load daripada kanan ke kiri. So kita cari combination diode dengan diode yang mana benarkan current to flow daripada kanan ke kiri. Okay, so D4 dan juga D1. Okay, D4, D1. Okay, betul. Kita tengok pula untuk D minus. Okay, bermaksud dia berada di sebelah negative half cycle, jadi current flow daripada kiri ke kanan. Okay, so kita tengok diode mana, D2 dan D3. Okay, D2 dan D3. Okay, now kita pergi kepada normal discharging untuk plus dan normal discharging untuk minus. Okay, so untuk normal discharging, dia kena ada gabungan switch dan juga diode. Okay, switch dan juga diode. So okay, switch dan juga diode. Okay, biasanya kita akan kekalkan switch yang pertama tu. Okay, biasanya kita akan kekalkan switch yang pertama. So contoh dia, okay, on C plus tadi, dia current keluar daripada source, dia lalu S3 dulu. Okay, dia lalu S3 dulu, baru dia masuk ke load, kemudian dia keluar pula ikut S2. Okay, jadi untuk normal discharging, switch yang pertama dia lalu tadi, dia kena maintain on. Okay, maknanya okay, switch ni maintain. Okay, switch ni maintain. So diode mana yang benarkan current flow daripada kanan ke kiri, D2 ke D1? Okay, so D1 lah. Jadi S3, and dia akan pusing ikut D1 untuk normal discharging. Dia akan seklik kat sini. Okay, kita tengok pula untuk negative half cycle. Okay, untuk negative half cycle, switch pertama yang dijumpa ialah S1. Okay, switch pertama yang dijumpa ialah S1. Mana kata S1 ni kita kena maintainkan dia. Okay, kita kena maintainkan dia. Okay, S1 ni maintain lah.
So S1, kemudian dia masuk jumpa load and dia nak return balik D4 ke D3. Okay, D3 sebab D4 ni reverse bias. So S1 D3. Okay, so betul lah yang ni. Okay, itu cara dia. Okay, jadi untuk switching topologi, okay, saya dah terangkan case 1, case 2 dan case 3. Okay, itu saja yang kebarangkalian yang akan keluar dalam mana-mana soalan pun. Okay, so ingat balik, bila buat jawapan untuk switching topologi, bermakna awak kena ada 3 benda lah, circuit diagram, label, output waveform dengan label. Okay, and kena declare dia punya region ni, yang nombor 3 ni. Okay, maknanya region C plus komponen apa, D plus komponen apa. Okay, merujuk kepada soalan tu lah, dia pakai half bridge ke ataupun dia pakai full bridge, square wave ke quasi square. Okay, so itu saja video untuk switching, sambungan untuk switching topologi. So for the next video kita akan tengok untuk analisis untuk half bridge pula.